Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balqis Maisarah binti Muhammad Azmi. Saya terdiri daripada 3 ahli kumpulan iaitu Nurul Ain binti Munaim, Nur Syairah Amali binti Izo. Kumpulan kami mengambil tajuk Al-Ijarah. Seterusnya saya akan bercakap tentang unsur penggalan. Penggalan ini konsep kewangan pajakan syariah iaitu bank membeli harta yang dikehendaki oleh pelanggan dan kemudiannya memajakkan disetujui oleh kedua-dua pihak. Kita pergi kepada menurut bahasa penggunaan bahasa Arab yang mana kalimah al-ijarah ni merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu. Maksudnya dia dapat ganjaran lah untuk satu kerja yang dilakukan. Lepas tu ia juga dipanggil sebagai al-ujr ataupun al-ajr. Al-ajr biasanya digunakan untuk mewujudkan ganjaran akhirat, tapi untuk al-ijarah merujuk kepada ganjaran dunia. Seterusnya kita pergi kepada menurut istilah. Al-ijarah ni ialah kontrak untuk mendapatkan khidmat ataupun bagi manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan yang tertentu. Ijarah ni maksudnya bermaksud kontrak pertukaran hak milik harta iaitu muwaddah dengan memberi milik manfaat dengan ganjaran ataupun bayaran yang tertentu. Saya Nur Syairah Amali binti Izo, I193041161. Okey. Seterusnya dalil keharusan ijarah dari segi Al-Quran. Jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dari surah At-Talaq ayat 6. Okey. Yang kedua pula, berkata salah seorang daripada mereka iaitu anak Nabi Yaqub, wahai ayahku, sewakanlah tenaganya iaitu Musa, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewakan ialah orang yang kuat dan beramanah. Dia berkata iaitu Nabi Yaqub, aku ingin kawinkan engkau Musa dengan salah seorang anak perempuanku dengan pembayaran kerja selama 8 musim haji. Jika kamu mampu lakukan 10, maka ia terserah kepada kamu. Surah Al-Qasas ayat 26 hingga 27. Ini adalah antara dalil segi Al-Quran lah. Okey. Okey, dari segi hadis pula, hadis ini ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki Bani Al-Dai daripada Bani Abdullah bin Adi, seorang penduduk jalan yang mahir dan menganut agama kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangan mereka kepadanya. Mereka berjanji untuk bertemu dengannya di Gua Tur selepas 3 hari. Pada hari ke-3, lelaki itu datang bersama unta tunggangan mereka dan mereka berangkat. Ini adalah riwayat Al-Bukhari. Ini dari segi hadis lah. Okey, dari pandangan ijma' pula, ijma' mengatakan umat Islam daripada zaman sahabat telah bersepakat mengharuskan kontrak ijarah kerana mereka berhajat untuk menggunakan manfaat sesuatu sama seperti keperluan mereka kepada barang-barang tersebut. Justru itu apabila jual beli barang-barang diharuskan, maka kontrak ijarah ke atas manfaat juga diharuskan. Itu dari segi, itu pandangan ijma'. Okey, perbincangan fuqaha tentang al-ijarah. Okey, di sini ada 3 perbincangan fuqaha tentang ijarah ni. Pertama, para fuqaha telah sependapat dalam mengharuskan kontrak sewa. Ia diharuskan sejak zaman sahabat kerana ia merupakan keperluan dalam urusan hidup manusia sebagaimana keperluan manusia kepada harta
Pertama. Yang kedua, terdapat juga fuqaha yang berpendapat tidak mengharuskan kontrak sewa terhadap jenis tumbuhan dan binatang seperti menyewa pokok dengan tujuan untuk mendapatkan buahnya dan menyewa binatang seperti kambing dengan tujuan untuk mendapatkan susunya. Yang ketiga pula ialah pendapat menurut Ibnu Qayyim. Beliau berpendapat bahawa keharusan sewa itu tidak hanya terbatas pada manfaat barang itu sahaja, tetapi barang itu sendiri juga harus disewakan. Itu perbincangan antara fuqaha lah. Ada 3 situ. Kebanyakan ulama membahagikan kontrak sewaan ini kepada 2 bahagian, iaitu ijarah ain dan ijarah amal. Ijarah ain ini adalah sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Sebagai contoh, Abdullah menyewakan kedainya kepada Salman dengan bayaran RM1,000 sebulan selama 2 tahun. Yang kedua pula, ijarah amal, ia menyewakan manfaat kerja dan kemahiran individu. Bayaran sewa untuk kategori ini biasanya dinamakan sebagai upah. Sebagai contoh, Ahmad bekerja sebagai juruan di kedai runcit Pak Abu dan ia dibayar upah RM1,700 sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ain binti Abdul Naim, I19304274 akan menerangkan tentang rukun ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah itu hanya satu, iaitu ijab ungkapan yang menyewa dan qabul persetujuan terhadap sewa yang menyewa. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa rukun ijarah ada 4. Yang pertama, menyewakan sesuatu barang. Maksudnya ada muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Yang keempat, ada manfaat antara pihak yang menyewakan dan pihak yang penyewa. Seterusnya, syarat ijarah, iaitu pihak yang melakukan transaksi perlulah sudah dewasa dan berakal. Yang kedua, mestilah memiliki kerelaan bukan secara paksaan. Yang seterusnya, barang itu mestilah jelas dan ada. Seterusnya, barang itu mestilah halal sesuai dengan syariat Islam. Barang tersebut mestilah menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Seterusnya, manfaat yang didapatkan, manfaat barang tersebut mestilah terang dan jelas. Seterusnya, sewa menyewa ijarah dalam sistem perbankan. Perbankan syariah, transaksi sewa menyewa di perbankan konvensional tiada ada pengalihan hak properti. Yang bermaksud bahawa jika masa sewa berakhir, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik asalnya balik. Seterusnya, perbezaan al-ijarah dan bunga. Ijarah menyewa, bunga adalah gandaan daripada hutang. So, sewa al-ijarah, penyewa dapat keuntungan daripada pemilik, tapi bunga yang meminjamkan tiada keuntungan daripada pemilik, iaitu daripada peminjam. Pemilik dapat menentukan modal, ukuran dan manfaat kepada produk. Pemilik daripada bunga pula, pemilik yang sebenar tiada kepentingan dengan penggunaan ekonomi dari modal. Ketiga, banyak unsur kerugian daripada bunga yang dapat membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin. Okey, seterusnya, aplikasi ijarah di institusi kewangan Islam. Aplikasi ijarah ni dia ada 3, iaitu yang pertama ijarah mausuf fil dhimah, ijarah muntahiah bi al-tamlik, yang ketiga ijarah tumma al-bai. Yang pertama, ijarah mausuf fil dhimah ni ia bermaksud kontrak sewaan yang disempurnakan bagi sesebuah aset yang dilakukan oleh pemilik, iaitu sepanjang tempoh aset atau harta tanah yang disewakan itu masih dalam pembinaan. Pemberian sewa boleh meminta penyewa membayar sebahagian daripada bayaran sewa yang telah disetujui sebagai bayaran sewa pendahuluan. Produk ijarah mausuf fil dhimah pula ada 2, iaitu pembiayaan projek ain sewaktu tempoh pembinaan. Kedua, pembiayaan kediaman ain, iaitu sewaktu tempoh pembinaan juga.
Okey, seterusnya yang kedua, ijarah muntahiah bi'at-tamlik ni ia merupakan kontrak ijarah yang memberi pilihan untuk memindahkan hak pemilik aset yang disewakan kepada penyewa pada penghujung tempoh sewaan. Okey, produk ijarah muntahiah bi'at-tamlik ni ada dua, iaitu pembiayaan kenderaan dan pembiayaan hartanah ai. Okey, yang ketiga pula ialah ijarah summa al-bait. Ijarah summa al-bait ini merupakan salah satu jenis kontrak sewaan yang berakhir dengan jualan aset, di mana geran rasmi aset yang disewakan itu akan ditukarkan nama kepada pelanggan setelah penulasan bayaran penuh atau penulasan bayaran atau terdiri daripada dua kontrak berbeza. Kontrak ijarah iaitu kontrak ijarah dan kontrak bai. Okey, produk ijarah summa al-bai ini ada dua juga, iaitu pembiayaan kenderaan dan pembiayaan kediaman ai. Itulah antara aplikasi ijarah. Okey, ini adalah contoh PDS aplikasi Islami lah. Seterusnya, pembubaran akad. Objek ataupun barang yang hendak disewakan mengalami kerosakan, barang sewa hilang ataupun musnah, masa sewa menyewa yang sebenarnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya, sementara jika disewakan oleh jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Terakhir, terjadi uzur pada salah satu pihak. Okay, seterusnya kesimpulannya, al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selain itu, konsep al-ijarah ni dalam perbankan syariah sama seperti macam menyewa, sewa pada umumnya lah. Namun yang membezakannya ialah pada perbankan syariah bahawa sewa ada masa kontrak, ada tempoh dia, diberikan pilihan kepada nasabah untuk memiliki barang yang biasa disebut dengan sewa beli. Dengan hal ini belum pernah terjadi di masa awal Islam lah. So dalam sistem pentadbiran Islam di Malaysia sekarang, sistem perbankan yang berlandaskan syarat telah banyak digunakan lah secara komersial pada hari inilah. Yang mana terdapat pelbagai produk yang ditawarkan di dalamnya. Antaranya adalah seperti produk al-ijarah, musyarakah, mudarabah dan lain-lain lagi lah. Sistem perbankan yang berlandaskan syarat ni sangat selesa lah bagi kita sekarang kan. Yang mana sesuai digunakan, ia dapat memenuhi dan menepati kehendak manusia ataupun pelanggan dan kemampuannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan selesa dengan prinsip syarak. Sekian, terima kasih dari kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.